Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Muka surat 218 Surah Yunus mulai ayat 83 hingga akhir muka surat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم على خوف أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل
اشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. صدق الله العظيم. Ikhwanil muslimin, alhamdulillah, malam ini sekali lagi kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Quran, kita suruh sayu je. Apatah lagi kalaulah bacaan itu daripada orang yang amat mahir dengan Al-Quran. Berkebetulan pula malam ini ayat diakhiri dengan huruf ya nun, ya nun, ya nun, i, i. Al-musrifin, dan sebelum ni pun mufsidin, muslimin, zalimin, kafirin dan sebagainya. Nak ayatnya tuan-tuan, penyusunan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita bukan sahaja bunyi sedap, tetapi maknanya amat banyak pengertian dan juga pengajaran untuk kita, masya-Allah. Kita pergi kepada yang pertama, ayat yang ke-83. Fama amana li Musa illa dzurriyyah, al-ayah. Maka tidak ada yang beriman kepada Musa melainkan pemuda-pemuda daripada kaumnya, yakni kaum Musa alaihi salam. Itu pun dalam keadaan takut bahawa Fir'aun dan ketua-ketua kaumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Fir'aun itu bermaharajalela di atas muka bumi, dan sesungguhnya dia termasuk orang yang melampaui batas. Muslimin yang dirahmati Allah, amba sebagaimana biasa juga amba tak ulah satu ayat. Kadang-kadang ulasan kalimah-kalimah memang panjang. Cara umumnya kita ambil beberapa pengertian mafhum daripada ayat yang kita baca, sebab secara umumnya kita boleh tahu dah makna. Kita baca terjemahan boleh terbayar dah apa dia nak. Sinenya tuan-tuan, bermula dengan ayat fama amana li Musa itu, di mana kita telah belajar bahawa orang yang berhadapan dengan Musa alaihi salam tahu bahawa Musa membawa ajaran yang sebenar. Dalilnya apabila mereka melihat mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Minggu lepas kita jumpa dengan tungkat menyebabkan jadinya ular, dia kata sihir yang maha agung. Begitulah juga dengan dalil-dalil sebelum daripada ini, mereka yakin itu adalah rasul dan mukjizat pemberian Allah. Dan setelah itu berlaku laginya apa dia? Pertandingan peka tukar. Dia panggil kau gile katok tukar, katok sebahagian daripadanya tadi sihir lah. Kita ngaji dah minggu lepas. Berkesudahan dengan ahli-ahli sihir. Biasa ahli sihir ni dia ngaji adik kakak, baru layak jadi ahli sihir, dia pandai. Berkesudahan dengan ramai daripada kalangannya masuk Islam. Fir'aun kata gapo? Amatum lahu qabla an adhana lakum. Mu beri medah dengan Musa, aku tak izin lagi beri medah. Main-main. Cepat nak beri medah dengan Musa, sepatut minta izin dengan aku dulu. Seolah-olah gitu. Jadi
maklumat tentang kenabian Nabi Musa tu kau dekat. Bila-bila gitu pun dia katanya begitu jarang, teramat sedikit yang beriman dengan Nabi Musa alaihi salam. Ayat kita baca hari ni, illa dzurriyyatun, dia terjemah sini melainkan pemuda-pemuda daripada kaum Musa alaihi salam. Sebahagian daripada ulama menterjemah zurriyah ini ialah petanda kepada taklilul adat, nak royak bilangan yang teramat sedikit. Sebagai contohnya Ibnu Abbas, dia kata tu maksud dia ataupun tujuannya wa'ari perkataan zurriyah. Said Qutb dalam tafsir dia kata gapo? Dia kata sebagaimana dengan terjemahan yang kita jumpa malam ninya, ialah yang masuk Islam ramai daripada kalangannya ialah al-futyan wasirat, kalangan orang muda dan kalangan orang-orang kecil. Dua. Yang ketiganya dia kata sininya sebabnya ialah khaufun min fir'aun wa malaihi. Bapa tak sebrimai sangatnya kerana takut kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Bapa takut sangat ke Fir'aun. Memang pesen Fir'aun adik kakak, dia tahu dah orang Bani Israel, orang yang hidup sezaman dengan Fir'aun, tahu dah Fir'aun ni jenis ganah. Dalil ganahnya bukan setakat orang wak khenak ke dia bunuh. Budak-budak kecil yang lahir seorang lelaki, tu ke tak? Beranak kabar-kabar lelaki pun kena bunuh dah. Walaupun budak ni tidak ada dosa walaupun sedikit, jawapannya teramat mudah untuk Musa. Apa dia? Untuk Fir'aun membunuh orang yang menentangnya. Orang menentang Fir'aun, kerja dianya ialah bunuh ataupun membunuh mereka. Maka dia suruh takut lagi. Bila-bila gitu pun ada masuk Islam ke tak? Dia jawab sininya ada juga yang masuk Islam. Mengikut sebahagian daripada tafsir, ni hamba petik daripada beberapa tafsir, dia kata yang masuk Islam antaranya Ibnu Abbas. Dia kata apa? Antaranya ialah Masyitah, kita biasa jumpa. Suami dia, suami Masyitah, kita biasa jumpa. Siapa dia lagi? Asiyah. Siapa dia Asiyah? Isteri kepada Fir'aun juga masuk Islam. Dan di samping ada seorang dua ni daripada orang yang dekat dengan Fir'aun laknatullah. Contoh yang biasa kita jumpanya hok nama Masyitah adik kakak. Masyitah ni bukan nama dia. Masyitah dalam bahasa Arab, bahasa Melayunya ialah penyisir, penyikat rambut. Masyitatu binti Fir'auna, penyikat rambut anak perempuan Fir'aun. Dia masuk Islam, suami dia masuk Islam, kena bunuh petai lagi. Ni rengkah hamba sebut. Kemudian tinggal dia, anak ada 5 orang. Kemudian lagi yang masuk Islamnya, nama dianya isteri Fir'aun. Tu je beberapa orang. Di samping 2 mungkin hak lain yang kita tak tahu. Jadi tuan-tuan, ringkasnya semua sekalinya kena bunuh ke tak? Ya. Kena bunuh dalam keadaan kita biasa jumpa. Dia bunuh anak dulu. Sorang. Siapa kau nama Fir'aun? Dok ita ke Masyitah. Kena tahu anak dia sorang dalam minyak yang bergelegak. Orang panggil khali panah. Gelegak minyak, siapa ko warna kulit menjadi keputihan. Tulainya
tak tahu lagu mana. Di saat itu Fir'aun itako masyitah. Guana, wahai ibu, munak kembali kepada aku kau tak sih. Rengkahnya siapa kau 2, 3, 4 orang, serema sekalinya anak mati depan mata, dia akhiri dengan anak kecil. Lagu mana? Hok mege betih tu tak sadar royak lah. Berkesudahan dengan anak kecil sekali, hok tak boleh kecek, tapi mampu berkata pada hari itu, dia kata, isbiri ya ummah fa innaki ala haqqin. Bersabarlah wahai ibu yang aku cintai. Ummah ni ibu yang dicintai, kerana sesungguhnya engkau sekarang di atas kebenaran. Maka matilah, siapa dia? Matilah Masyitah dan juga keluarganya. Di saat itu dia nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nampak dia berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Sekatu dulu adik kakak. Ni je orang yang masuk Islam di zaman mana? Di saat berdepan dengan Fir'aun dan Musa alaihi salam, tuan-tuan. Habis cerita tu. Selagi sininya dia katanya takut kepada Fir'aun dan takut kepada wamalai. Tubik pula. Minggu lepas ngaji dah. Dan pembesar-pembesarnya. Cerita Fir'aun ada lalu pembesar. Padahal orang lain tak ada pembesar. Ni ada pembesar. Dia ada sebab. Mengikut ulama tafsir dia kata apa? Kerana memang peseng Fir'aun ni, dia bergantung rapat kepada pembesar-pembesarnya. Gantung lagu mana? Kalau ki bunuh orang berlawan dengan dia, dia tak bunuh diri. Siapa dia ujung bunuh? Hamu, menteri ke apa? Menteri pertahanan mu je bunuh. Hamu kena masuk dia nya. Pembesar-pembesar dia ni lah yang menerima arahan membunuh. Sebab itulah orang takut ke siapa? Takut kepada Fir'aun dan takut juga kepada wamalai, kepada orang-orang utama ataupun orang-orang bangsawan yang berada di sekeliling Fir'aun. Tu sebab tubiknya ulama tafsir kata wamalai. 2. Yang seterusnya balik ke kita adik kakak. Kita mikir ayat ni. Dia kata orang zaman dulu tak beriman kerana gapo. Tak beriman melainkan sedikit kerana gapo. Kerana takut kepada Fir'aun. Takut kepada pembesar-pembesar Fir'aun. Balik kau kita zaman lah dia orang tak beriman kerana gapo. Ni kena faham. Biarlah beriman pokok kita ni beriman belakang dah. Orang tak mari masjid kerana gapo. Mudah waktu lalu senang. Kerana gapo adik kakak? Nak jawab kan masjid tak muat. Ada lagi kosong. Kerana takut kena buat kerja. Berapa orang dah kita mari masjid kena buat kerja. Tak tutup aurat. Kalau tutup aurat kena turun bakar. Ada ke tak ada? Tak ada. Gapo dia lagi? Tak mari ngaji. Bapa kalau aku mari ngaji kena atas jauh. Ada ke tak ada? Tak ada alasan adik kakak. Jawapannya orang zaman dulu tak masuk Islam kerana ada sebab-sebab yang zahir kata logik. Tapi kadang-kadang zaman ni kita perlu muhasabah. Ada lagi yang nak dengar speaker nak suruh dengar. Dia zaman ni pun ada orang dengar. Melalui YouTube ni siapa ribu orang duduk dengarnya nak sebut. Ramai lagi daripada kalangan kita yang kadang-kadang tak berapa nak bau mana dengan masjid. Na'udzubillah. Tak berapa bau mana dengan ngaji. Na'udzubillah. Kerana apa? Apa alasan kamu? Nak jawabkan? Na'udzubillah.
Tidak ada lagi alasan melainkan kalau zaman dulu ada alasan. Bila-bila ada alasan pun mereka menjadi golongan yang sesat. Na'udzubillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kena faham situ. Seterusnya dia kata lagi, wa inna fir'auna la'alin fil ard. Fir'aun ni maha agung, maha tinggi di atas muka bumi. Memang dia mengaku jadi nabi kan. Wa innahu laminal musrifin, dan dia adalah orang yang melampaui batas. Pertama sekali dia kata ana rabbukumul a'la. Jala dah tu. Aku Tuhan kamu yang maha agung. Ayat lain, wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Al-ayat. Apa dia? Wahai pemimpin-pemimpin yang berada sekelilingku, aku tak jumpa lagi Tuhan selain daripada aku. Tak ada orang lain. Nak cari Tuhan, mu kena cari. Mu kena cari aku. Dalam ayat lain dia kata apa? Alaysa li mulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti. Al-ayat. Tidakkah aku yang memiliki negara Mesir ini, dan sesungguhnya sungai-sungai yang mengalir itu sedang mengalir di bawah tapak kakiku. Oh, ile gitu. Ni dia royak ke siapa? Royak kepada pembesar-pembesar. Tak ada dah orang lain yang lebih berkuasa, lebih hebat, melainkan siapa dia? Melainkan aku. Nak royak agah tak agah, melampaui batas tak melampaui batasnya orang yang bernama Fir'aun. Na'udzubillah. Sudah dia lagu mana adik kakak? Ni tuan-tuan dia jawab. Acak kali dia amu sebut. Sudah dia gimana? Sahur kada dia? Dia berlawan dengan musuh nama apa? Musuh nama air. Air ni gerah kau lemek. Air ni makanan kita. Betul ke tak? Minum nak ayak setakat tu je. Bukan balah dengan rimah. Bukan balah dengan dinasa. Dia balah dengan ialah dengan sejenis minuman. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Penyebab kehidupan manusia itu Tuhan kata al-ma' air. Sebab itulah sebahagian daripada orang sebut malaikat Israel kerja dia apa? Menurunkan hujan. Sebenarnya bukan kerja waktu hujan je. Dia menguruskan segala rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Susun rezeki itu, tapi pesen rezeki amaulah sekali lagi, pesen rezeki punca utamanya ialah al-ma' air. Tu nak ayatnya situ adik kakak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, walaupun agak setara mana berlawan dengan makhluk yang nama hina telajuk nama air. Dah, kita pergi jalan tak ada sikit abuknya lekat kerana air. Tak ada. Jalan-jalan air tu akan mengedar. Kita jalan dalam air, berarti dak kaki kita rapat. Rapat tanah. Tak suruh royak lagu tu je. Peka batu sebutir gimana? Batu tu boleh turun. Tak cara air dalam setara mana pun kabar-kabar batu boleh rapat. Rapat tanah, rapat bumi. Kau ya pada hakik tahu dah. Nak royak tu je nilainya yang bernama Firaun. Habis situ. Seisa rokok. Gi lagi. Ayat 3 hamba baca seterusnya ni. Dah? Ayat 84, 85, 86. Musa berkata, wahai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka apa dia tu? Bertawakallah kepadanya saja. Mudah dah. Bapa dia wari saja. Sebab ada perkataan ala duduk depan. Amo tak siulah dah ni. Tak ada masa tuan-tuan. Tu bit saja tu dalam ni tak ada saja. Ki hala duduk depan dia akan terjemah saja. Orang ngajar tak dia tahu.
jika kamu benar-benar orang yang berserah diri. Habis. Lalu mereka berkata, kepada Allah kami bertawakal. Siapa je kata? Siapa je kata? Orang Islam atau tidak Islam? Orang Islam pengikut Nabi Musa. Dia kata, kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Aku ulas sikit lah. Seterusnya, bagi kaum yang zalim. Nombor 86. Dan selamatkanlah kami dengan rahmat engkau daripada tipu daya orang yang kafir. 2-3 ayat ni antara doa yang dibaca oleh orang Nabi Musa dan juga pengikut-pengikutnya untuk menyelamatkan diri daripada Firaun. Pertama, yang nak ulas sikitnya, tawakal ala Allah. Alaihi tawakal tu jalan dah tu. Boleh dah? Mula-mula startnya ala Allah tawakkalna. Alaihi tawakkalu, banyak dalam Quran. Tawakal. Lagu mana? Menyerahkan diri 100% kepada Allah. Dalam suatu hadis, man tawakkala 'ala Allah fi kullil muhimmat kafahu Allah taala kullal mulimmat. Siapa dia yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua yang dia nak, semua yang dia kehendaki, dia kata Allah Subhanahu wa taala selamatkannya daripada semua benda yang dia tak berapa nak. Ada banyak perkara dia tak nak. Tuan-tuan, contoh dia nya apa dia? Sakit, demam, dia serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan selamatkannya. Ayat lain kita dah biasa baca 1000 dinar. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Jalah dah tu. Siapa dia yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah cukuplah Allah Subhanahu wa taala segala-galanya, tuan-tuan. Cuma kita nak bahas sini. Gapo dia modal orang Islam untuk berlawan dengan orang kafir, dengan Firaun. Tengok modal Firaun, dia kata gapo? Modal dia nya tawakal. Beriman, serah diri Tuhan. Modal Firaun gapo dia? Ayat selepasnya pun ada. Modal Firaunnya harta, kaya, lawan aku bunuh. Tu modal dia. Tapi modal orang Islamnya tawakal lah, ingat Tuhan lah, serah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu nak ayat beza. Balik kau kita lagu tu juga adik kakak. Kau kita pun lagu tu juga. Kena kau mana pun kita ni hamba Allah. Bila hamba Allah ikut arahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan royak gapo kita serah. Kita ikut dan serah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan beri kepada kita hidup selamat dunia, selamat di akhirat. Mari 10 kali pun dah boleh hok tolong. Dah. Mari 10 kali dah tu yang modal kita nya. Ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah ni baca jemaah depan. Baca pula minggu lepas. Baca dah tu dah sama-sama. Pernah ada orang royak kamu, dia kata khutbah ni tak boleh nak ubah suara, dia kata. Tak ada kerja lain, sama-sama duk main ittaqullah, tak ada ke lain. Banyak lagi ke ayat Qurannya. Nak royak, nak jawab kan ni? Apa pakai ini pala? Kita nak royak. Dia kata duk main ittaqullah, tawakal kepada Allah. Baca ayat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Duk main hak tu. Hari ni baca minggu lepas, baca minggu sebelumnya, baca 10 tahun lepas, baca 20 tahun lepas, baca 30 tahun lepas, baca lepas ni pun baca. Masa kita nak mati pun baca, lepas kita mati pun orang lain baca juga. Tu lah sama.
Tapi nampak orang supaya tolong ya dia kata. Tambah sikit lagi. Duduk lagu tu. Kalau ubah suara sikit buat lagu lain. Terang ubah suara sikit baca ayat lain kau gapo. Nak jawab kan? Tengok zaman Nabi Musa lagi adik kakak. Bukan aku. Kita ngajar zaman Nabi Musa tu modal dia. Patut siapa bila ni? Sebelum Nabi Musa bukan tu juga. Berkesudahan dengan kita serah kepada Allah. Sebab Tuhan lah yang mengatur kehidupan kita. Tuhan susah. Nabi raya hamba baca, siapa dia yang serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerja kena kerja, jangan tak kerja. Tapi serah kepada Allah. Honu boleh piti banyak tapi haram. Honi piti sikit je tapi halal. Nak pilih mana? Kena kau mana pun ni. Lepas tu aku sesaklah dia tu boleh kaya. Tak tahu main mana. Kena kau mana pun tu heraya dah. Tawakkal ala Allah hasbuh fahuwa hasbuh. Yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan keluar kepada kita. Dan sesungguhnya tuan-tuan, ayat selepasnya dia kata apa? Dia ada kaitan rapatnya. Faqalu, mereka pun berkata, Alallahi tawakkalna, ya Allah kami berserah diri kepadamu ya Allah. Sapaka la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin, jangan jadikan kami fitnah kepada orang-orang yang zalim. Macam mana pula ulama menyebut, ahli tafsir menyebut fitnah ialah fitnatul khauf min an yartadda ba'duhum 'anil iman. Puak-puak Nabi Musa alaihissalam takut difitnah kesan daripada Fir'aun menyebabkan mereka murtad daripada agama Nabi Musa alaihissalam. Sebab fitnah utama ada dalam Quran, innama amwalukum lagi wa auladukum fitnah. Tidak ke ni? Waktu besok kita jumpa. Sebab utama berlakunya fitnah dua perkara besar. Pertama, amwal, harta. Lah ni adik kakak tak usah dah banyak lah. Dalam jawatan sikit gagal duduk berbuk. Apa sebenarnya? Kalau lah jawab betul besar, gaji 300 riyal sebulan. Berbuk ada adik kakak? Jawatan besar dah gaji 5,000 sebulan. Oh ni jawatan kecil je gaji 15,000. Nak mana adik kakak? Tak salah ayat tu nak ayat amwal. Tak salah ayat tu keedah dia duduk situ. Lah sahu, pakak, hebat, gapo pun amwal. Duduk bawah amwal belakang. So, yang kedua apa dia? Aulad, anak-anak. Kedua-dua ni adalah merupakan fitnah. Dan sesungguhnya puak-puak Nabi Musa takut sangat kerana gapo adik kakak? Takut sangatnya kerana di hadapan mereka ada golongan-golongan yang kaya yang lebih hak kekayaan mereka sampai ke peringkat lagu mana? Sampai ke peringkat orang Islam sendiri. Serah teliu kon. Contoh orang sahur nama gapo? Antara pemimpin di zaman Malak, di zaman Fir'aun, nama dia apa dia? Qarun. Qarun ni kaya kau sesok. Kaya setara mana? Kaya masa tu. Kecil kau kaya besar. Oh berat ni kaya besar. Besar setara mana? Amo botak dia lagi masa tu. Dah. Cumanya dalam Quran dia sebut wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah al ayat. Ni biasa apa biasa baca nak ayat Fir'aun ni hak nama Qarun ni anak buah dalam Quran. Hak ayat cerita kaya tu anak buah. Kalau kita agak salah seorang daripada menteri kepada Fir'aun, nama dia nya ialah Qarun. Buah besarnya siapa dia? Buah besarnya Nuh. Ana rabbukumul a'la Nuh. Agak-agak mana kaya buah besar dengan buah kecil.
Hak ni tak tahulah, hak ni ngaku Tuhan. Hak ni nya dak, hak ni dia tak ngaku Tuhan, dia manusia je. Tapi Tuhan beri kaya, Tuhan. Tuhan dia beri kaya ke dia nya. Siapa dia Tuhan? Tuhan siapa dia? Zaman dulu kan. Firaun lah dia ngaku, jangan apa kata. Jadi tuan-tuan, kekayaan dia nya biasa ulama tafsir terjemah bank dia nya anak kecil 10 hari pikul tak berapa pun. Tu ya. Dan dalam suatu kitab menyebut, dia tanya Abdul Hamid Kish dalam ceramah dia kata apa? Tahukah tidak kamu dari apakah diperbuatnya kunci-kunci bank khazanah kepada harta Qarun? Dia jawab gapo? Dibuat daripada kayu-kayu. Wallahu a'lam. Dibuat daripada benda yang bukan berat. Nak royak pikul tak go. Wallahu alam. Ni banyak pandangnya lah. Jadi kesimpulannya adik kakak, harta yang teramat banyak. Maka bila harta banyak, sudah pastilah dia akan rasa agak, dia akan rasa sombong. Orang Islam sendiri pun la taj'alna fitnah. Ya Allah ya Tuhan kami minta juga supaya kami tidak terkesan dengan fitnah harta orang-orang kaya ini. Wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin, dan selamatkanlah kami ya Allah daripada kaum yang kafir. Habis tu. Isa masuk dah ni, hamba nak pergi sikit lagi dah. Wa auhayna al-ayah. Ayat 87. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk apa dia tu? Tempat tinggal bagi kamu, dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat salat, dan dirikanlah olehmu salat, serta gembirakanlah orang yang beriman. Ringkas gini, bila Firaun menguasai negara Mesir, ada saki-baki Islam, saki-baki masjid, saki-baki rumah-rumah ibadat, semuanya putuh ke Firaun belaka adik kakak. Boleh dah? Nyakutuh ke Firaun, tak ada sabuk. Habis. Bila Nabi Musa alaihi salam benar berlawan dengan Firaun, benar lagu mana? Firaun tergelar dalam laut, tergelar dalam air tuan-tuan. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala mengarahkan Nabi Musa dan Harun cari rumah untuk buat masjid. Ni ada 2-3 pandangan utama. Cuma antara pandangannya, dia cari rumah-rumah dalam ni kena putus belaka. Cari rumah-rumah untuk dijadikan masjid, untuk buat ibadat. Sebab apa adik kakak? Sebab orang zaman dulu mengikut kenyataan Ibnu Abbas, kana Banu Israel la yusallun illa fi masajidihim ila akhiri. Pasal orang Bani Israel, dia tak akan semaya melainkan di masjid-masjid saja, rumah-rumah ibadat saja. Katanya Tuhan, wahai Musa, wahai Firaun, mu cari rumah-rumah untuk buat rumah ibadat. Pertama. Dan yang keduanya, ulama lain mentafsir, dan selepas daripada itu juga berlaku lagu mana bila Islam kaum mereka mengarahkan kepada puak-puak orang Islam supaya menyediakan ruang-ruang di rumah mereka satu tempat untuk beribadat. Buyu tak dia tulis itunya, di rumah-rumah kamu kiblah, maksudnya di rumah-rumah kamu ruang untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala ataupun rumah untuk beribadat. Mana rumah ibadat? Nak pergi ngadap kat mana? Nak pergi ngadap kat Baitul Maqdis ke? Nak ngadap ke mana selagi? Mekah ke? Ni balah kegel di kalangan ulama. Ibnu Abbas kata menghadap ke arah zaman Nabi Musa mula ngadap ke Kaabah.
Tapi kebanyakan orang lain, ulama lain menyatakan ibadat orang zaman dulu menghala ke arah Baitul Maqdis. Tanya hamba, hamba nak jawab lagu mana? Hamba jawab wallahu a'lam. Boleh dah? Hamba baca pandangan ulama. Kita pergi yang terakhir. Dia kata dah hamba kau lama kau cepat, kau lama kau cepat. Bila nak habis ni kau cepat. Tak serusinya. Musa berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah memberi kepada Fir'aun dan ketua kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Mudah ya ni. Siapa dia je bui kaya? Tuhan. Bui ke siapa? Fir'aun. Bui ke apa dia? Perhiasan dan kekayaan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia. Itu dia. Tak ada kerja lain daripada jalan engkau. Ki kaya, ki rezeki Tuhan bui, dia pisah nak menyesatkan manusia. Wahai Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka. Siapa dia je doa adik kakak? Ya, pihak dah tu. Nabi Musa alaihissalam doa, dia kata, ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka, kunci matilah hati mereka. Dua, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. Apa dia siksaan yang pedih? Antaranya terbakar, apa dia? Tenggelam di dalam lautan. Sikit yang mana sebut sininya, nak ayat gapo? Dia guna perkataan ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala. Tadi amulah dah sikit. Allah berikan kepada Fir'aun dan pembesarnya zinah. Apa dia zinah? Perhiasan-perhiasan yang indah. Mengikut kenyataan ulama tafsir, dia kata gapo? Dia kata sesungguhnya negara Mesir di zaman Fir'aun dipenuhi dengan kekayaan-kekayaan, termasuk bukit-bukit. Banyak di sana emasnya, banyak di sana peraknya, permata yakutnya, zabarjatnya, dan juga galian-galian yang berharga mahal. Boleh? Maka puak-puak Fir'aun kau jadi kaya. So, yang kedua, mereka sahur dengan perhiasan-perhiasan ini. Sahur lagu mana? Kita biasa jumpa nak berlakunya apa dia? Tewas sahih. Hari gapo adik kakak? Ngaji dah ni. Yaumu zina. Mau'idukum yaumuz zina, ada dalam Quran. Kita jumpa di hari zina. Ni wa mala'uhu zina. Hari zina, hari perhiasan. Ni pelik. Dalam Quran qala mau'idukum yaumuz zina. Tu ada dalam Quran. Perhimpunan kita nak berlawan di antara Musa dengan puak-puak ahli sihir kita pada hari zina. Ni zina. Apa dia zina? Hari perhiasan. Perhiasan lagu mana? Hari dalam setahun dia buat satu hari, nama dianya hari perhiasan. Hari tu adalah hari raya untuk orang Mesir zaman Fir'aun. Sebab apa panggil perhiasan? Sebab masa tunya semua orang pakai. Orang pakai perhiasan yang indah yang teramat sangat comel. Bapa dia pakai comel? Kerana kebanyakan manusia ada harta banyak, gile nak tunjuk comel. Tu kaedah dianya duduk situ. Sebab itulah dia kata yaumuz zina, dan selaginya perhiasan ini menjadi perkara utama yang ingin ditunjukkan oleh Fir'aun kepada orang-orang yang berlawan dengannya. Sebab itulah dia guna sininya, Allah berikan, bukan orang lain, Allah berikan kepada Musa apa dia? Zina, perhiasan yang teramat banyak. Dan yang keduanya amwalan. Apa dia? Amwalan, harta-harta yang teramat banyak. Kadang-kadang orang Islam sendiri pun tersesat dengan perkara ini. Apa dia?
Ayat yang terakhir yang nak baca, ya laitalana mislama utiya Qarun. Siapa dia sebut adik kakak? Puak-puak Nabi Musa kata, alangkah bahagianya kalau kita kaya serupa dengan puak-puak Qarun kaya. Jangan bapa lagu ni, kerana perhiasan, kerana harta yang teramat banyak menyebabkan orang Islam jadi bulu ke apa? Bulu mata. Ngerti adik kakak, kita pun lagu tu juga. Benar mata kita adik kakak, benar mata bapa mai stoko. Siapa dia serah tak pernah mata kalau stoko mai. Terakat tangan, tak ada. Kalau tak ada orang berhenti sekat tu, bakal sekat tu lah tuan-tuan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.